Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam, az-zuhdu al-uzufu anid dunya wal i'radu anha li haqaratiha wa tarkuha listisghariha. Zuhud ialah bencikan dunia. Apa makna benci? Tidak meletakkan kasih dalam kalbi. Bukan benci makna kita baling apa semua. Ini semua dunia piuk belanga dibaling. Ya, bukan tu. Maksud jangan letak di dalam hati. Dalam hati yang kita kasih ialah Allah Ta'ala. Zuhud ialah benci dunia dan berpaling daripadanya kerana hinanya dunia, dan meninggalkan dunia kerana kecilnya dunia. Itu bukan nilai apa pun tak. Dia nak ke sisi Allah Ta'ala yang besar. Dan setengahnya setelah diterangkan kepadamu, wahai orang yang salih, jalan menuju kepada Allah dengan disyaratkan kepada kamu berpaling daripada aghyar. Syarat jalan nak menuju Allah, syarat apa? Berpaling dari aghyar. Lepaskan hati kita daripada makhluk. Kalau tergantung lagi, tersangkut. Dan daripada bersahabat dengan orang-orang yang jahat. Maka Syekh Abu Madian At-Tilisani mengatakan pada makna zuhud, tidak sempurna kedua-dua syarat tersebut, melainkan dengan sifat zuhud juga, ya. Dan tidak jernih hati seorang, melainkan dengan menanggalkan perasaan kasih dan cinta pada dunia, ya. Tidak jernih hati seseorang takkan berisi, melainkan dengan menanggalkan, dengan cabut, ya, perasaan kasih kepada dunia, ya, dan kepada makhluk. Buang kasih dia hanya kepada Allah Ta'ala. Boleh betul. Kemudian hakikat zuhdi. Hakikat zuhud apa? Sebagaimana yang disebut ulama, benci terhadap dunia. Dunia dibenci, dunia yang mendatangkan mudarat. Ada dunia kita cari untuk bekalan pengajian, untuk bekalan perjuangan dan sebagainya, itu tak apa tu. Itu disuruh oleh syarak. Ini dunia cari untuk nafsu, pakai pun untuk nafsu, semua dengan nafsu habis tenggelam. Jadi hakikat zuhud ialah sebagaimana yang telah disebutkan oleh ulama, benci terhadap dunia itu dan berpaling daripadanya kerana apa? Ini sebab kehinaan dia, hakir. Sebab orang kalau pandang dunia ni hebat, orang tu buta mata hati. Ada apa kehebatan dunia ni? Hebat kuwallah dia saja tadi. Serta meninggalkannya kerana kecil. Berarti tidak disebut dalam Al-Quran, tak ada lafaz membesarkan. Dalam hadis pun sahih pun tak ada. Kalau ulama lagi tak ada tadi. Yang ada ialah kecil. Ad-dunya aqallu minal qalili. Dunia adalah sedikit daripada yang sedikit. Wa asyiquha adzallu minal zalili. Dan orang yang asyik dengan dunia, orang yang sehina-hina manusia. Allah. Kemudian dunia di sisi ahli al-arifin ialah setiap perkara yang hampir kepada hatimu. Ya, itu makna dia. Dunia setiap perkara yang hampir kepada hatimu dan menyibukkan kamu daripada Tuhan. Masyaghalaka an. Orang yang memasyghulkan kita daripada Ta'ala, itu dunia panggil, ya. Sama ada wang ringgit, ya, kerja dia cari berembat, ini apa, berbunuh pada, kan? Emas, perak, ini barang perhiasan, macam-macam hal. Harta benda, bergebut, bercari siang malam, ya, tanah kebun, rumah, hal, ya, hal macam-macam. Kalau hal ni bagi orang ni pula, orang tengah suluk, yang tadi ada di dunia betul, yang tengah berjalan ni pula hal, pembukaan macam-macam, makam, mukasyafah, anwar, syurga, bidadari, semua makhluk, ya, mahligai atau sungai-sungai sekali, semua itu di sisi arifin adalah dunia. Kerana apa? Tiada baginya syurga melainkan Tuhan itu, dan juga zikirnya pada setiap pagi dengan petang. Itulah lazat dia. Bi falyafrahu bi zikri falatanam. Ya, dengan aku nak kamu gila, dengan zikrullah kamu bernikmat. Diriwayatkan dalam hadis
bahawa apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, mereka akan menyesal atas salah satu daripada mereka yang berlalu di dunia tanpa berzikir. Lalu masa atau dunia sikit tak zikir juga, maka dia rasa sesal. Dalam hadis tadi. Buat disebutkan ada ulama apa? Man akhraja nafasahu, barang siapa yang waktu naik nafas dia bi ghairi zikrillah, naik nafas tak ingat Tuhan, turun apa pun tak ingat Tuhan, bahawa mayitun itu bangkai. Tuan-tuan nak jadi bangkai tak zikir, duduk saja macam bangkai orang. Orang yang tak berzikir ni ibarat bangkai. Mayitun, hidup di dalam tu dengan nur zikir. Kalau ada zikir apa? Besar zikrullah, sebab dia ruhun ibadah dalam Allah. Cuba ke mana pun zikir jangan putus. InsyaAllah dia sentiasa ada kesedaran dia. Kalau dia lalai pun dia akan ingat balik. Sebab zikrullah tu akbar kan. Wala zikrullahi akbar. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu berkata, apabila Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu kemanisan zikir, ni yang kedua ni, mula-mula dia al-ishtighal, berikan tumpuan dalam zikrullah, sungguh-sungguh menghayati makna, faham betul-betul. Tuan cempakkan satu kurniaan, rasa apa? Manis. Lazzatu zikri wa halawatu, kemanisan dan halawah. Itu yang kedua tu. Bila dapat halawah, maka tuan beri yang ketiga, al-ishq. Faiza asyik tu, dia asyik dengan aku balaskan asyikkan. Bersungguh-sungguh, kemudian manis yang kedua. Lepas manis, dia dapat lazat, kemudian apa? Mahabbah, rindu kuat dengan Tuhan. Ketiga itu baru dia kata apa? Rafa'tul hijab, aku buka hijab. Atau akan buka hijab rohani tadi, sebagaimana dapat di para awliya. Proses tu tadi. Dapat pertama sekali apa? Banyakkan zikir sampai kemanisan zikir tadi. Sebab kalau berzikir tak ada manis, rasa berat lagi teruk. Kalau budak kata apa? Pada sui. Kalau zikir dia rasa berat tu paling sui orang. Kalau kata apa? Kau mati lagi baik kan? Kau bersedap dengan lain, dengan zikir kau buat malah pula. Itu semua rosak, memberat kamu ke bumi kan? Maka apalah lagi yang dikendaki dalam syurga. Diriwayatkan daripada dalam hadis bahawasanya apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, mereka akan menyesal atas satu saat masa mereka berada di atas dunia tanpa zikrullah. Syurga ya, betul-betul tengok ada lompong sikit tentang sebab tak ada zikir, kosong. Maka dia ada menyesal. Menyesal apa? Sebab tak penuhkan ruang tadi dengan zikrullah. Kalau cantik penuh kan, tu. Jadi bersusunan besok kat sana kita tengok. Kalau amal kita cantik, dia cantik. Kalau berlubang, takut berlubang. Jadi dia tampan dululah dengan istighfar dan taubat. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian diriwayatkan daripada dalam hadis bahawa apabila arif ahli syurga masuk ke dalam syurga, mereka akan menyesal atas satu saat masa mereka tadi berlaku di dalam tadian dunia tidak zikir kepada Allah. Dia sesal. Dan diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendengar Rasulullah bersabda, ma min sa'atin tamurru bi ibni adam lam yazkurillaha fiha bi khairin illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah. Tidak berlaku satu saat, tidak berlalu satu saat dengan anak Adam kita semualah yang tiada disebut Allah Ta'ala pada dalam tu, tak ada zikir, kosong. Kita benda lain dengan kebaikan, melainkan dia akan menyesal dengannya pada hari kiamat esok. Tak sudah penyesalan. Jadi untuk itu kita kena apa? Bersiap bagaimana dikendaki. Jasru dikata nafkahkan dan nafsu. Nafkahkan dia. Apa nafkah bagi nafsu? Wahai saudaraku, demi mendapat syurga, kita pusing nafsu tadi daripada amarah, lawan Muhammad sampai kongkong mutmainnah. Kemudian syurga, beli syurga itu dengan apa? Dirimu dan hartamu. Hada aludukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minu billah wa tujahiduna fi sabilillah.
Dan aku tunjukkan bisnes yang paling besar. Dia punya keuntungan bukan juta bilion, keuntungan dia bertunjikum min azabin alim, lepas daripada azab yang sangat dahsyat di akhirat. Itu sahaja. Tu'minuna billahi wal akhir, beriman Allah dan ayat. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, dia berjuang pada jalan Allah Taala sehingga dia syahid. Tenaga ni adalah penguatan roh dan hatinya. Maka apa perniagaan yang lebih indah bagi orang-orang yang telah sempurna akal dia, ya, daripada kelarangan ahli ma'rifah. Apakah apakah ketemakan yang lebih lazat bagi orang yang telah merasai, tak ada makanan paling lazat dan zikrullah, dari kalangan orang-orang yang telah sampai kepada maqam ihsan. Memang sedap. Lepas tu kalau kita zikir rasa tak sedap, zikir sampai dia sedap, bagi tak sedap kita lawan dia, minta tolong dengan Ta'ala. Ta'ala tarik kalbi kita ya ke hadrat dia, baru dia selesai ni. Apabila telah sah bagimu, wahai saudaraku jual beli, mana kita dah tukar, kita mengambil perjuangan tadi kerja Islam, ya, dan kamu telah merasai kemanisannya. Janganlah pula kamu mengabaikan hak-hak saudaramu, kerana kamu akan dibalakan dengan pengabaian hak. Di langit ke-6 dia sebenarnya malaikat jadikan malaikat hafazah, kan 7 orang, tiap-tiap lapis langit tu ada penunggu. Oh, itu bila baca Sultan Muhaddisin Syekh Abdul Mubarak baca hadis, hampir dia menangis tak berhenti, takut. Ya, pada naik langit pertama, naik kedua riak pun tendang balik, naik ketiga ada sumah pun tendang balik. Tiap-tiap lapis tu ada sifat-sifat dia. Ya, dan yang ke-6 ni dia kita bincang. Orang yang kaya raya, dia ahli ibadat, kuat zikir, kuat ibadat, tapi jiran dia sebelah tu atau saudara mara sebelah tu susah, langsung dia tak tolong. Dan dia memang tahu kesusahan tu, dan dia memang mampu boleh tolong, tak ada masalah, sengaja tak tolong. Dia pergi Mekah, biar di sana. Allah. Maka amal dia tolak dan dia reject balik. Sebab apa? Dia membiarkan orang yang dia boleh, maknanya tolong, tiba-tiba dia tak tolong. Syekh Abdullah Mubarak pernah nak pergi haji tu, tapi haji wajib dah sudah lah, nak pergi yang sunat. Tiba-tiba ada orang kampung dia minta bantuan, tak cukup, dia batalkan haji tu, dia batalkan duit tu dia bagi. Ya, maka segala orang di tempat masyhad, tempat-tempat orang apa di Mekah tu, di tawaf, di umrah, pergi melontar jamarat, semua tengok dia ada di sana. Ya, tengok Syekh Abdullah ada sana, pergi kat tawaf jumpa dia, pergi melontar mas'ah kat mas'ah jumpa dia. Masa mesyuarat dia pun dia ada juga. Balik dia kata, ya Syekh, kami nampak tuan di sana. Tuan pergi ke? Saya tak pergi. Ada apa maksud dia? Sebenarnya ialah malaikat yang Tuan jadikan ala surati atas rupa tu. Sebab redaan, Tuan reda dengan bima asna, dengan benda yang aku lakukan, aku sanggup mendahulukan benda yang wajib, membantu daripada aku buat benda sunat. Itu mana fiqh aulawiyat, kena faham ni. Dia pernah menangis juga. Satu hari dia kata dia menangis sebab apa? Aku tertipu. Padahal ni wali tadi. Aku tertipu sebab apa? Satu hari ibuku minta mendatangkan kepada aku segelas air, daripada kat dapur bawa bilik dia kan. Dia kata nanti kejap sampai kau tidur tak buat. Tiba-tiba aku pergi haji, dia berjalan kaki ni, ya, kami jauh, aku boleh buat. Jalan pergi haji kali kedua ketiga, hukum dia sunat, sedangkan arahan ibu tadi wajib. Maka aku sedar aku telah tertipu gitu. Sikit kau nampak. Yang ni nampak berat, jalan hebat jadi. Yang ni bawa gelas air. Gelas air ni wajib sebab arahan ibu minta, ya. Yang tadi hukum dia dah sunat sebab haji pertama dia selesai. Itu maksudnya berkena tilik dalam fiqhul aulawiyat, kepahaman keutamaan letak yang wajib kena duduk. Habis satu lagi, apabila telah sah bagimu wahai saudaraku jual beli, ya, mana syarah kita dengan Ta'ala ni, ya, kamu telah merasai kemanisannya, maka janganlah pula kamu mengabaikan hak-hak saudaramu kepada kamu, akan dibalakan dengan pengabaian hak Ta'ala. Manakala kamu tak bantu saudara sama Islam, maka kamu tak akan dibantu oleh Ta'ala. Ya, saudara kita sekarang kita tengok isu semasa peperangan, kita dahsyat umat Islam, kita terbunuh, ya, kita bantulah dengan puangan atau sebagainya, paling tidak dengan doa,
Ini macam orang kunut boleh bertikai punya hantu ni, tapi jenis orang tu. Kepala dia pun tak tahu. Dia bergila pada babi. Itu di antara apa? Arahan. Sebab orang mukmin bersaudara, innamal mu'minun ikhwatun. Habis kemudian man bai'ahu qala ikhwanihi ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana ya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma.